Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua sahabat yang hadir. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sertai webinar kita pada malam ini. Sebelum kita memulakan majlis, saya serahkan kepada Tuan Pengasas JF1 untuk membacakan umul kitab bagi memberkati majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir. Jadi bagi memberkati webinar kita malam ini, insyaAllah kita mohon doa serta bacaan Al-Fatihah lah. Umul kitab Fatihah. Kita mulakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dengar tak suara kami? Puan Fatini, Puan... Siapa lagi yang nanti? Dengar tak suara kami? Lain agak tak okey malam ni rasanya. Tadi pun agak unstable network juga tadi. Dengar. Okey. Okey, Dengar kan? alhamdulillah. Alright, alhamdulillah. Okey, so kita dah 97 minit. Jom kita ke agenda yang pertama. Alright. Okey, agenda pertama. 2 sebab utama kenapa penting kita simpan duit dalam bentuk emas dan bukan kertas. Okey. Ada tak sahabat-sahabat di sini yang sudi berkongsi 2 sebab kenapa anda menyimpan duit dalam bentuk emas? Boleh on mic untuk terus berkongsi atau kalau segan boleh type dekat chat. Silakan. Kita malam ni santai-santai saja. Kalau ada apa-apa nak tanya, terus je angkat tangan ataupun on mic bertanya. Dua sebab utama kenapa anda simpan duit dalam bentuk emas bukan dalam bentuk kertas. Dah tak terbeli dah emas ni. Apa dia Puan Siti Aisyah? Akan datang takut tak terbeli dah emas. Kenapa cakap macam tu? Lah harga emas kan semakin meningkat kan, semakin naik kan. Macam saya tengok 2018 masa tu harga 100 lebih je lagi segram. Sekarang dah 300 lebih kan. Akan datang, kalau 5 tahun akan datang pun kita tak tahulah berapa harganya kan. Jadi sebaiknya lah simpan dari sekarang. Okey, jadi Puan Siti Aisyah nak simpan emas sebab takut harga emas nanti jadi mahal sangat. Tak mampu nak beli ya. Okey, alhamdulillah. Maksudnya Puan Siti Aisyah melihat emas tu sebagai satu aset lah, ya kan? Ya, betul. Okey, ada sebab lain tak? Kalau ada orang tanya Puan Siti Aisyah, kenapa Puan nak simpan emas? Apa Puan Siti Aisyah nak jawab? Emas ni dia menggantikan duit kita. Dia boleh menggantikan duit kita. Macam anak saya saya ada anak special kan. Anak saya tu sendiri pun dia boleh nampak yang sekarang ni harga barang semakin meningkat. Itu sebablah saya kan cakap juga dengan dia tu sebab kita kena buat simpanan emas, saya kata gitu. Dia sendiri perasan kalau dia pergi beli dekat kantin
harga makanan tu sekarang, dulu dia boleh dapat banyak, sekarang dapat sikit aja. So anak tu dia boleh faham lah yang kuasa beli mata wang kertas tu semakin menyusut. Macam tu ya Puan? Ya, betul. Okey. Alhamdulillah. So 2 sebab. Pertama, emas adalah aset. Kedua, emas mengekalkan kuasa beli kita. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Puan sudi berkongsi. Bagaimana pula dengan sahabat yang lain? Ada nak tambah ke? Silakan. Okay, nak kena sebut nama seorang-seorang. Tuan Pengasas macam mana? Tak apa. Tuan Azhar boleh rasanya. Tuan Muhammad Azhar. Betul Tuan. Kita jemput Tuan Muhammad Azhar. Jika ada pandangan boleh kongsikan. Ataupun ada ilmu sedikit kongsikan. Apa yang Tuan boleh kongsikan terhadap isu sebab utama penting simpan emas ni. Pada pandangan Tuan Azhar sendiri, insya-Allah boleh kongsikan. Bismillah. Assalamualaikum, dengar ya? Alhamdulillah. Kalau boleh kuat sikit lagi bagus. Hello? Dengar? Okey, baik. Dengar. Bagi saya mungkin emas ni aset yang paling mudah lah nak simpan. Sebab dia boleh beli sikit-sikit. Itu. Oh, itu je. Itu je. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tengah mandu. Okey. Okey. Semua selamat dalam memandu. Moga sampai ke destinasi. InsyaAllah. Okey, macam mana Puan Husnul? Sebab malam ni Puan Husnul dia diberi orang panggil pentas untuk mendiskusi isu-isu tentang inflasi ni dan apa solusinya. Okey, Alhamdulillah. So, saya bersetuju dengan perkongsian dua orang sahabat kita tadi bahawa emas itu adalah aset. Kalau tak beli sekarang, mungkin kalau tunggu lama-lama nanti lagilah tak mampu nak beli kan. Macam Tuan Azhar kata, emas adalah aset yang paling mudah lah untuk kita miliki. Nak beli rumah tak mampu kan, harga ratus ribu. So, emas adalah satu-satunya aset yang kita boleh beli sedikit-sedikit. Paling kecil dekat Aura Design ni adalah emas 0.25 gram. Okay. Tapi macam kami GF1, selalunya kami akan kongsikan dua sebab utama kenapa rakyat Malaysia, umat Islam terutamanya penting simpan duit dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk kertas, iaitu ringgit. Okay. Yang pertama sekali adalah untuk menyelamatkan nilai simpanan kita. Menyelamatkan nilai simpanan kita daripada masalah susut nilai akibat inflasi. InsyaAllah kejap lagi kita akan bincangkan tentang apa itu inflasi. Okey? Jadi kalau orang tu dia simpan banyak duit dia dalam bentuk kertas ringgit, sama ada di bank ataupun dia simpan di tangan, dia sebenarnya sangat rugi. Sebab apa? Nilai simpanan dia tu sentiasa susut nilai disebabkan inflasi. Kalau dia simpan di ASB ke, tabung haji ke kan, RM10,000, RM20,000, dia simpan untuk anak dia, pendidikan anak dia lagi 18 tahun akan datang, dia sangat rugilah sebab simpanan dia tu tak terjamin nilai dia tu. Ia sentiasa susut nilai atau dengan kata lain, ia sentiasa hilang kuasa beli. Macam Puan Siti Aisyah cakap tadilah kan, anak dia perasan harga makanan dekat kantin semakin mahal. Sebenarnya punca kenapa harga makanan dekat kantin tu semakin mahal sebab wang kertas, mata wang kertas ringgit tu sudah susut nilai akibat
inflasi. Jadi kalau kita nak selamatkan nilai simpanan kita, okey, kita wajib tukarkan dalam bentuk emas. Itu sebab yang pertama. Kenapa penting simpan duit dalam bentuk emas? Okey. Yang kedua, kenapa penting simpan duit dalam bentuk emas? Tuan Faris nak sambung ke? Silakan. Okey. Berapa minit saya dapat untuk saya kongsikan pada 5 pandangan minit saya lah. insya-Allah. Silakan 5 minit. Okey, alhamdulillah, terima kasih bagi yang hadir, Tuan Muhammad Azhar, Puan Siti Aisyah, Abang Mihran Yusof dan juga tuan kita, Tuan Wan Berong JB. Okay, terima kasih. Jadi ini sekadar perkongsian dan apa yang saya faham melalui pembacaan dah, dan orang kata daripada pembacaan apa yang saya dengar dari orang, pakar-pakar keuangan, mentor-mentor emas Malaysia. Jadi sebab kenapa kita simpan emas lah. Kenapa tak simpan benda lain kan? Sebab kalau kita tengok contoh lah, saya share sikit screen. Sekejap ya. Kenapa kita simpan emas? Kenapa kita tak simpan benda lain? Kan? Kenapa kita tak simpan apa orang panggil kayu ke, ataupun padi ke, kan? Kelapa sawit ke. Kenapa kita tak simpan benda-benda tu? Kan? Minyak sawit tu. Okay, saya tunjuk contoh Sekejap, saya cuba share. Nanti Puan Husnul boleh tolong tengok. Nampak tak? Okey, nampak? Okay, nampak tak? Trading ekonomi. Nampak kan website ni kan? Okey, nampak. Okay, harap semua juga nampak. Okay, kat sini ni bahagian komoditi lah. Dalam trading ekonomi ni bahagian komoditi. Maksudnya segala data tentang komoditi dunia ada kat sini. Kita boleh tengok. Dia ada graf semua. Bukannya emas je ada graf naik turun. Semua benda ada sebenarnya. Kalau kat sini kita tengok, soya bean ada, tepung, palm oil, minyak kelapa sawit, cheese, susu, getah, semua ada. Ikan, salmon, semua ada. Kan? Okey. Kenapa kita tak simpan benda-benda ni? Benda-benda ni pun orang guna kat ni. Aluminium. Kan? Industri-industri orang kata menggunakan benda-benda ni. Kalau kita simpan ni boleh buat duit juga sebenarnya. Kan? Betul tak Puan Husnul? Betul tak Abang Mihran? Puan Siti Aisyah? Tuan Azhar? Betul, tapi nak simpan tu macam mana? Perlukan Okay. ruang yang besar kalau nak simpan minyak. Isu nak simpan tu lain, tapi kita nak cakap kenapa kita simpan emas, kenapa kita tak simpan benda-benda ni? Itu kenapa kita tak, kenapa emas ni bahagian metal ni kan? Bahagian logam ni ada gold, silver, kenapa kita tak simpan copper? Sebab kita tahu industri banyak guna copper. Banyak guna titanium, platinum, kan? Contoh salah satunya, kenapa kita tak simpan minyak kelapa sawit? Kan? Kita boleh banyak-banyak lah simpan. Sebab apa Tengok, kalau tengok pada graf harga tu, ini sekadar perkongsian je lah. Kita nak tahu kenapa kita simpan sangat emas tu. Sekejap je, saya kena invite orang. Joinkan orang. Okay. Ada lagi. Tuan Wan Shah. Okay. Jadi, dekat sini kita nampak. Kalau kita ada minyak sawit hari ni, kita boleh eksport ke luar negara. Ni harga dia ni. 3,000 lebih ni setan. Dan sentiasa naik. Kalau kita tekan 25 tahun. Nampak? Macam kenaikan harga emas juga lah. So kalau kita simpan pada tahun 1999, ni tahun 2022, ni jatuh sikit lah, Januari 2024 jatuh. Tapi ada kenaikan lah maksudnya, daripada tahun 1999 sampai sekarang ada kenaikan. Sama macam emas juga.
maksudnya tempoh jangka panjang tu simpan emas bagus kan. Maksudnya kelapa sawit pun bagus juga. Tapi kenapa kita simpan emas? Dan kita kena tahu minyak kelapa sawit Malaysia dengan Indonesia antara dua negara utama yang mengeksport ke seluruh negara kat dunia ni. So maksudnya kalau kita simpan kelapa sawit pun kita untung lah macam kita simpan emas tu. Tapi sebab apa kita simpan emas? Sebab emas Allah cipta dia ada 4 sifat tu. Sifat yang tak terkalah lah kalau dalam banyak-banyak makhluk Allah ni. Kan banyak benda-benda yang Allah cipta kat dunia ni. Emas antara yang terhebat lah pada pandangan saya. Salah satunya dia tidak boleh dicipta. Maksudnya kalau dia ada 100 gram je kat dunia ni, 100 gram je lah. Tak ada orang boleh pergi buat bagi jadi ada 101 gram. So bila kita tahu, bila satu benda tu, dia tak boleh dicipta ataupun kalau boleh dicipta pun dalam kuantiti yang sikit. Contoh siapa pernah dengar kereta Bugatti Veyron. Nama dia Bugatti Veyron. Bugatti Veyron ni antara kereta yang paling pantas di dunia, paling laju di dunia. Dalam 100 meter tu dia boleh sampai dalam berapa second je. So dia letakkan nilai-nilai yang hebat tu dekat kereta tu. So kereta tu mahal lah. Tapi kereta tu yang menjadikan dia lagi mahal dan lagi bernilai adalah kuantiti production dia tu hanya sikit je. Tak semua orang boleh beli. Satu sebab mahal tu. Tapi kalau kita ada duit kan, kita orang design semua ada duit lah sebab ada emas kan. Tapi kita pun mungkin tak sempat nak beli sebab kuantiti yang dikeluarkan tu sedikit. Dia dalam 300 biji kereta je, 300 buah kereta je dalam dunia ni. So orang-orang yang sempat membeli tu, jadi kereta tu bernilai lah. Sama juga macam emas. Sebab satu sifat pertama dia tu, dia tak boleh dicipta dan dia ada sekian amount je yang Allah cipta dan Allah letak kat bumi ni. Dan siapa yang dapat tu, bagi saya, dia tahu menilai kehebatan yang pada emas yang Allah cipta. So dia jadi bernilai. Tu salah satu sebab yang emas tu jadi bernilai. Sebab dia tak boleh dicipta. Dan sifat kedua dia tak boleh dimusnahkan. Dah lah tak boleh nak cipta. Tak boleh nak dimusnahkan pula. Allah bagi sifat pada dia. So kalau kat dunia ni ada benda yang kita tak boleh nak musnahkan. So maksudnya dia hebat. Bila dia hebat dia bernilai lah. Betul tak? Kita cuba leburkan dia pun sampai dia boleh jadi biji-biji. Dia tetap tak boleh nak jadi macam contoh kalau kita leburkan batu sampai dia jadi orang kata serpihan batu. Lepas tu jadi orang kata apa? Serbuk je lah. Betul tak? Daripada batu jadi serbuk batu. So kita tak boleh nak simpan batu sebab dia dah tak jadi sifat dia yang dulu. So serbuk batu kira berapa ringgit pula kan? So batu tak boleh disimpan menjadi sesuatu yang bernilai lah. Kalau kita simpan mungkin boleh pecah dan sekian-sekian. Bila dah pecah mungkin dia tak boleh nak jadi batu yang sifat batu pada awalnya. Dia dah jadi batu yang dah pecah. Tapi kalau emas, sebab dia tak boleh dimusnahkan, kalau dia terbelah pun dia masihlah emas. Kan? Okey. Jadi itu sifat kedua kenapa emas tu bernilai. Kenapa kita menyimpan emas tu. Lepas tu ketiga dia tak luput ditelan zaman lah macam tu maksudnya kan. Maksudnya kalau kita simpan minyak kelapa sawit tahun 1999 sampai hari ni, minyak kelapa sawit tu dia boleh expired lah. Kan contoh minyak kelapa sawit ke apa, tepung ke, tak kisahlah apa-apa benda ke, aluminium ke, copper ke, dia ada kemungkinan expired ataupun ada sedikit kerosakan, defect lah pada benda tu. Tapi emas tak. Kalau kita simpan 1 gram 999, tahun 5,000 tahun dulu pun, 1,400 tahun dulu pun sampai hari ni dia tetap 999 dan berat dia 1 gram. So dia tahan lasak. Dan yang keempat dia tahan lasak lah. Dia tahan lasak sebab tadi dah tak boleh dimusnahkan, dia tahan lasak, dia tak ada zaman. Dia orang kata apa, evergreen lah. Maksudnya sepanjang zaman dia bernilai, dia boleh digunakan, dia mampu memberi sesuatu pada orang yang memiliki dia. Jadi 4 sifat ni antara yang penyebab emas tu bernilai dan sebab itulah kita simpan. Kita tak simpan minyak kelapa sawit. Contohlah kalau hari ni Abang Mihran ke Puan Siti Aisyah ada gudang ataupun ada tanah besar, aku nak buat gudang lah
ataupun aku nak buat satu storage untuk simpan minyak kelapa sawit. Tapi kita kena tahu simpan minyak kelapa sawit apa semua kita perlukan mungkin pengudaraan yang sesuai apa semua kan. Puan Husnul, masa saya berapa minit dah? Mungkin boleh ringkaskan poin Tuan Faris. Okey. Jadi poin dia sebenarnya 4 sifat tu je lah. Kenapa kita menyimpan tu? Sebab itulah tanda dia bernilai. Sebab setiap benda dia ada sifat dia tu. Dan kedua, ada dua kepentingan, dua sebab lah, orang kata apa, sifat apa, kepentingan, dua keutamaan kenapa kita menyimpan kan. Jadi yang kedua adalah disebabkan dia adalah duit yang sebenar lah. Kalau kita baca buku-buku pakar keuangan ataupun mentor-mentor emas dalam dan luar negara, mereka ada menceritakan yang mana selepas sistem barter, semua orang tahu kan sistem barter, kita tukar, contoh saya nak ikan, tapi saya tak ada ikan, Abang Miran ada ikan. Saya ada padi. So saya kena tukar dengan Abang Miran. Abang Miran ambil padi, saya ambil ikan. Tapi benda tu dia sampai satu tahap, mungkin Abang Miran minggu depan tak nak padi. Mungkin Abang Miran nak pokok kayu ke, nak apa, ulam-ulaman ke. Jadi saya tak ada. Jadi benda tu dah jadi, orang kata tak efisien. Jadi selepas itu sejarah menggunakan emas sebagai duit dengan perak sebagai duit. Dan selepas tu mungkin Puan Husnul boleh sambunglah cerita ni. Tapi itulah salah satu sebab yang kenapa emas ni kita kena simpan, sebab dia adalah duit yang sebenar. InsyaAllah Puan Husnul boleh jelaskan lagi kenapa dia tu. Okay, baik. Terima kasih Tuan Faris. Apa yang Tuan Faris share tadi tu tentang sifat-sifat emas, itulah yang menyebabkan emas tu layak menjadi, orang kata, duit yang sebenar. Macam ringgit, dolar, apalagi rupiah. Itu semua bukan duit sebenar. Mereka adalah mata wang. Okay, mata wang. Dia ada beza antara duit dengan mata wang. Okay. So, kita simpan emas tadi yang pertama kerana untuk menyelamatkan nilai simpanan kita daripada mengalami susut nilai. Kita nak selamatkan kuasa beli duit kita tu, jadi sebab tu kita tukarkan simpanan kita daripada bentuk kertas ringgit tu kepada emas. Itu yang pertama. Kenapa penting simpan emas? Yang kedua, kita simpan emas kerana itulah duit yang sebenar. Apa buktinya emas tu duit sebenar? Macam Tuan Faris sebut tadi kan. Walaupun dia hancur, walaupun dia berhancur, berkecai, lumat macam mana pun, emas tetap bernilai. Tak macam ringgit. Ringgit tu, kertas tu kalau terbakar, kalau hancur, terus hilang nilai. Kita banyak kali dengar berita orang rugi ratus ribu. Sebab apa? Rumah dia terbakar. Lepas tu dia pergi simpan cash mata wang kertas ringgit tu dekat dalam rumah. Jadi habis macam tu je lah dia punya nilai simpanan dia tu kan. Sebab tu bahaya kalau simpan banyak-banyak duit kita dalam bentuk kertas ringgit. Emas adalah duit sebenar. Apa lagi bukti emas adalah duit sebenar? Satu lagi bukti, kalau kita bawa emas ke luar negara, insya-Allah pasti laku. Kita boleh jual emas tu untuk dapatkan mata wang negara tu. Tapi kalau kita bawa ringgit ke luar negara, minta maaf lah, tak laku. Okey? Jadi ringgit tu bukan duit sebenar. Apa lagi bukti yang menunjukkan emas tu duit sebenar? Ada siapa yang boleh tambah tak? Silakan. Boleh on mic ataupun nak tulis dekat ruangan komen pun boleh. Apa lagi bukti yang menunjukkan emas tu duit sebenar? Ada sesiapa nak tambah? Tadi saya kata emas duit sebenar sebab dia laku di semua tempat.
Dia tak akan susut nilai. Dia tak akan hilang nilai jadi kosong. Kalau dia hancur, berkecai, kalau dileburkan, emas tetap bernilai. Okay? So, kita kena faham tu perkara asas. 2 sebab kenapa emas penting kita simpan. Sebab dia adalah duit sebenar dan dia juga menyelamatkan kuasa beli kita. Okay? So, insyaAllah kita boleh move on ke agenda yang seterusnya, iaitu tentang inflasi. Apa itu sebenarnya inflasi? Selalu orang kata inflasi tu harga barang naik. Ada juga yang faham inflasi tu berlaku sebab masalah supply and demand. Mungkinlah kan belajar dekat universiti ke dalam subjek accounting, mereka kata inflasi tu sebab supply and demand. Adakah sahabat-sahabat bersetuju? Adakah Tuan Faris bersetuju? Kalau tanya saya memang tak setuju lah. Kalau tanya saya memang tak setuju lah. Tapi masing-masing ada pandangan masing-masing lah. Itu yang membuatkan kenapa emas tu tak dikenali ramai. Sebab tu. Sebab orang tak faham inflasi tu. Okey, menurut pandangan Tuan Faris, boleh sharekan apa yang Tuan Faris faham tentang inflasi? Okey, jadi bagi isu inflasi ni sebenarnya dia secara mudah. Ni fahaman saya. Bukan fahaman saya yang saya buat sendirilah. Saya baca daripada, saya ambil data ni daripada seorang pakar statistik yang menang Nobel Prize pada tahun 1994, nama dia Milton Friedman. Pakcik ni US lah. Dia American Economist and Statistician. Boleh try Google, nama dia Milton Friedman. Dia menang Nobel Prize. So, dia ada kelayakan ataupun dia ada proof yang nak kata inflasi ni macam ni. Tapi hari ni semua orang boleh Google. Saya tak nafikan semua orang boleh Google dan tekan apa itu inflasi, dan anda akan temui banyak orang kata apa definisi inflasi yang bila tuan-puan baca kan, Puan Siti Aisyah, Abang Miran, Tuan Azhar, Puan Rina Amira semua baca faham, lepas tu baca lagi dah tak faham, lepas tu lah kalau orang utara cakap tak ada apalah ni kan. Jadi sebenarnya yang semudah ni, sebab Albert Einstein pernah cakap kalau kita boleh fahamkan orang tu dengan sesimpel mungkin lah, dengan semudah mungkin, maksudnya apa yang kita sampai tu betul. Okey, jadi saya cuba try. Saya cuba memahamkan apa itu inflasi. Jadi inflasi ni dia adalah satu penyakit lah. Ini saya enhance sikit lah bagi orang nampak. Inflasi ni adalah satu penyakit. Penyakit yang ada pada siapa, pada benda apa, adalah dia berlaku pada mata wang tu. Setiap mata wang dalam dunia ni lah. Tak kisahlah apa yang kita pernah tahu kan, rupiah ke, rupi ke, Singapore dollar ke, US dollar ke, termasuk ringgit Malaysia juga. So ringgit Malaysia, contohlah kalau kita makan gula banyak kan, so kita akan dapat kencing manis lah, diabetes. Sama juga, berlaku juga pada mata wang ringgit. Bila mana kerajaan tu, tak kisahlah kerajaan mana-mana pun, tapi saya cakap ni kerajaan. So bila kerajaan memerlukan satu belanja yang besar untuk menaik tarafkan kehidupan negara tu, so dia perlukan ringgit lah kan, untuk naik taraf jalan raya, naik taraf hospital, apa semualah. Ini salah satu penyebab inflasi tu. Jadi dia perlukan ringgit tu. Jadi dia perlu dapatkan ringgit adalah dengan mencetak ringgit tu lah kan. Mencetak ringgit tu dengan lebih banyak. So kita selalu dengar bila hujung tahun
pun kita dengar belanjawan kan. Kita dengar kadang-kadang macam mana kerajaan dapat duit banyak-banyak ni, betul tak? 80 bilion untuk sekolah, 70 bilion untuk sekian-sekian. Sebab tu yang ada isu pasal pencen tu kan. Sebab sebelum ni pun 2 tahun sebelum ni saya pernah borak dengan kawan-kawan lah, sahabat-sahabat saya cakap pencen ni dia akan stop lah, sampai satu tahap dia akan stop. Sebab apa? Makin ramai orang pencen. So kalau kita tengok pada dokumentari tentang keuangan dunia, sejarah keuangan dunia, kita tahu yang minta maaf saya cakap lah siapa yang dah pencen. Tapi pada pandangan ekonomi, kan, dalam pandangan ekonomi, orang yang dah pencen ni sebenarnya dia tak memberi apa-apa lagi pada kehidupan dunia. Ni bukan saya cakap, tapi apa yang dokumentari itu cakap. So, maksudnya dia hanya menerima gaji setiap bulan, menerima pencen setiap bulan, tapi dia tak menyumbang apa-apa lagi. Contoh, maksudnya kalau dulu dia bekerja, mungkin dia seorang cikgu, dia menyumbangkan ilmu je lah kan, betul tak? So dia mendapat gaji. Yang tu. Tapi bila dia dah pencen, dia hanya dapat pencen. Tapi tak memberi apa-apa dah. Ya betul, jasa dia tu, itu cerita lain. Tapi yang dia teruskan hidup ni sampai dia pulang ke pangkuan ilahi. So dalam proses tu, dalam ekonomi dunia dia panggil tak memberi apa-apa. So bila tahun ke tahun makin ramai yang pencen, jadi makin banyaklah kena keluar ringgit untuk bagi pada orang-orang pencen kan. Jadi kena cetak lagi duit lah. Kena cetak lagi ringgit tu, mata wang tu kan. Cetak. Jadi semakin banyaklah hutang-hutang negara yang kita dengar tu kan, trilion-trilion apa semua tu. Saya cakap ni bukan nak salahkan yang kerajaan hari ni atau kerajaan sebelum ni. Semua kerajaan kat dunia, kalau kita tengok dengan graf emas, kita tengok dengan graf orang panggil graf currency, mata wang dekat dunia, semua berlaku kenaikan yang teruk sangat. Bukan Malaysia je. Bukan nak salah PH ke PN ke. Siapa pun yang pegang Tuan Faris. Ya. Tuan nak share tak graf untuk tunjukkan mata wang kita tu? Ya, saya nak share. Okey, saya cancel share. Silakan. Jadi mana-mana kerajaan pun tak kisah. Selagi kerajaan tu tak bersandarkan pada sesuatu yang bernilai yang kita namakan emas tu, dia akan berlaku inflasi. Dia akan berlaku. Sebab apa? Kalau kita tengok harga emas, tapi ni berlaku dekat US lah. Dia berlaku dekat US. Sekejap saya ambil graf ni. Saya belum share lagi kan. So saya nak petik sikitlah kata-kata Tuan Faris tu kan. Dari situ kita boleh faham maksud inflasi tu sebenarnya adalah apabila berlakunya lambakan mata wang kertas akibat terlalu banyak dicetak, maka berlakulah inflasi. Okey, itulah inflasi. Inflasi tu berlaku sebab mata wang kertas tu dicetak terlalu banyak tanpa kawalan. Menyebabkan mata wang kertas tu susut nilai dia. Itulah inflasi yang sebenarnya. Lambakan mata wang kertas akibat terlalu banyak dicetak oleh pihak bank ataupun kerajaan kan. Bila mereka nak bina projek, nak bagi berbilion untuk buat projek besar-besaran, mereka cetak mata wang kertas tu. Itulah menyebabkan mata wang kertas kita susut nilai, hilang kuasa beli. Jadi itu maksud inflasi, okey? Yang sebenar. Ini menurut pakar mata wang iaitu Mike Maloney. Beliau merupakan pakar mata wang dunia. Dia yang memberikan definisi bahawa inflasi itu adalah lambakan mata wang kertas akibat dicetak pertama tanpa kawalan, kedua tanpa sandaran. Mata wang kertas tidak dicetak tu tak bersandar pada apa-apa aset pun. Maksudnya dia boleh dicetak sesuka hati. Itulah menyebabkan mata wang kertas susut nilai, hilang kuasa beli. Itu kita kena faham. Okey, boleh nampak kan graf emas? Okey, nampak. InsyaAllah mungkin semua boleh nampak. Okey, jadi kat sini saya tunjuk lagi. Sebelum ni kalau yang ada join sebelum ni pernah tengok juga graf ni. Okey, jadi dekat sini
pada tahun hingga 1933. Okey, kalau kita tengok graf ni, saya besarkan boleh tak? Ini graf apa Tuan Faris? Ni graf Graf emas. mata wang ke? Ni graf emas. Oh, graf Sekejap saya emas. tunjuk dulu. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita nampak tahun 1833 ni sehingga sekitar tahun 19 ni lah, 1931 sampai 33 ni. Kita boleh nampak harga emas. Ni harga emas Harga emas tu boleh dikatakan mendata. Tak ada naik pun yang macam ni tiba-tiba naik ni macam ni kan. Ni kenapa ni? Siapa tahu? Siapa boleh beritahu kenapa harga emas ni macam ni? Cuba bayangkan kalau kita waktu-waktu ni kita dah fungsikan emas. 100 tahun harga emas tak naik. Siapa boleh bagi tahu sebab apa? Kita buat sedikit perkongsian, kita discuss. Ni memanglah tak ada pun orang kata macam mana nak dapat dealer kan kalau dengan ilmu-ilmu macam ni kan. Saya nak cakap saya boleh dapat dealer dengan ilmu macam ni. Sebab apa? Ilmu macam ni, ilmu yang orang kata apa? Ilmu paling asas sekali dalam kenapa kita simpan emas. Kalau orang tu faham bila kita cakap aku simpan emas ni sebab tu kita simpan mata wang, kita simpan apa yang kita pegang ni dalam poket, dalam bank kita simpan yang ringgit juta-juta. Tahun depan 1 juta tak sama dah macam hari ni. Kita cakap macam tu. Kalau dia dengar tu pun dia dah yakin kita, kau ni ada ni ke apa tu simpan emas ke? Ada. Mesti dia akan tanya dari mana dapat emas. Masa tu lah kita cakap saya dealer. Sebab saya pernah buat macam tu. Dan saya dapat. Alhamdulillah. So, ni adalah ilmu asas. Ilmu asas ni sebenarnya nak membina diri. Kita semua dealer hari ni. Saya tak nafikan ada yang baru ni kan dapat 72 orang kan. Tu rezeki dia. Sebab apa? Sebab dia dah fahamkan diri dia dengan emas. Jadi, kita pun kena macam tu juga. Tapi, ini dalam JF1, ini yang kami boleh curahkan, kami boleh kongsikan. Cara nak, orang kata, fahamkan diri kita dulu. Sebab kalau kita tak pandai masak Maggi sekalipun, tapi kita suruh orang masak Maggi, kita cakap, kau buat Maggi senang je kan. Tak mungkin lah orang tu nak, kau masak pun tak pernah. Macam tu kan. Jadi, ini salah satu dan bagi JF1 ni adalah asas kenapa menyimpan emas. Kenapa dunia hari ni tengok emas tu sangat bernilai. Sebabnya sebab inflasi ni. Jadi pada tahun 1833 ni sampai 1933 harga emas tak naik langsung. Okey, jadi kalau tak ada siapa-siapa nak kongsi ilmu tu, jadi saya kongsikan. Ini adalah disebabkan masa ni kerajaan di US dia gunakan emas tu sebagai sandaran dia. So maksudnya emas tu bukanlah kata tak bernilai, dia sangat bernilai tapi dia disandarkan pada emas. Setiap dolar yang dia cetak tu dia bersandarkan pada emas yang ada dalam bank tu, dalam orang kata apa reserve negara dia orang. Jadi emas tu dia tak bertindak seperti hari inilah satu aset. Dia bertindak sebagai duit tapi dia disandarkan. So Tuan Faris. Mhm. Maksud disandarkan tu maksudnya contoh kalau US punya bank tu dia ada contoh 1 gram emas. Dia hanya boleh cetak 35 US dollar saja. Dia tak boleh cetak lebih daripada tu. Itulah maksud mata wang tu dicetak bersandarkan emas. Tapi hari ni mata wang kertas kita dan mata wang kertas yang lain, mereka dicetak tak bersandar lagi pada emas. Dia dicetak sesuka hati. Betul tak Tuan? Itu yang menyebabkan masalah inflasi. Sambung Tuan, silakan. Okey. Jadi bila kita tengok graf ni kita tahu bila emas tu dia tak menjadi komoditi. Maksudnya dia tak jadi barang. Yang saya cakap tadi tu. Maksudnya dia jadi duit. Dia jadi duit. Inilah dia punya harga. Nampak tak? Ni harga emas 20 dolar macam tu. So murah lah masa tu. Tapi waktu ni 100 tahun ni dia bertindak sebagai duit sebenarnya. Tapi once kerajaan US ni kita kena tahu. Macam Tuan Mihran, Abang Mihran memang betul-betul lah antara sahabat kita yang betul-betul boykot barang-barang US Zionis apa semua ni kan. Jadi kita kena tahu US ni memang antara yang paling negara, bila saya sebut US ni bukan rakyat dia tahu tak.
Rakyat dia ada yang bagus-bagus, hebat-hebat yang menolak kerajaan dia orang. Tapi yang kita sebut ni elit-elit tu, orang-orang atas US tu yang memegang tampuk pemerintahan tu. Dia orang ni bila dia orang tengok macam negara lain boleh berjaya. Contoh macam Malaysia ada berapa banyak mining emas kan. So kalau negara kita waktu tu dapat buat emas tu sebagai satu dana, rasanya kita boleh melangkah jauh lagi pada US. Tapi sebab US tahu yang emas tu boleh jadikan duit yang kukuh, kewangan yang kukuh dengan menyimpan emas tu. Jadi dia mula tidak bersandar kepada emas dan dia mula menipu lah. Kita panggil scammer paling besar kat dunia ni US lah. Jadi sejak dia tak gunakan emas tu sebagai sandaran pada mata wang tu, terus berlaku kenaikan harga barang. Harga barang tu termasuk harga emas lah. Sejak tu lah emas naik harga, naik dan terus naik. Semua barang termasuk semua. Sebab apa? Yang kita panggil inflasi tu, inflasi tu yang penyakit tadi tu lah, penyakit pada cetakan mata wang tu. So dekat sini kita dah dapat tahu lah ni berlaku cetakan ni. Saya tunjuk graf cetakan. Tapi ni saya tunjuk Malaysia lah. Ni kenapa susut nilai ni berlaku? Apa sebab? Salah satunya sebab berlaku cetakan yang terlalu banyak lah. Mungkin ada orang kat sini kata, kalau cetak lagi banyak, kaya lah Malaysia kan? Okey, dia benda ni sebenarnya dah berlaku dekat banyak negara-negara yang bagus lah. Salah satu Greece, lepas tu Zimbabwe. Dia orang berlaku yang mana bila ada kerajaan yang memerintah tu agak tak pandai, tak bijak. Dia cakap dia rasa kalau dia cetak mata wang dia tu, mata wang Zimbabwe, mata wang apa semua Greece ni disebabkan hutang. Lepas tu macam Zimbabwe contohnya kita boleh ambil. Dia rasa cetak mata wang dia tu boleh mengkayakan orang ramai atau rakyat dia tu. Jadi dia pun cetak banyak-banyak, semua orang dapat pegang itulah mata wang dia tu lah kan, tunai dia tu. Sampai kan ada budak kecil pun dah pegang bertrilion-trilion. So budak kecil pun dah kaya lah waktu tu. Bagi setengah orang dia nampak tu kaya lah. Jadi bila semua orang mampu membeli, maksudnya ada duit bagi siapa yang masih belum dapat tukar lagi duit tu apa, mata wang tu apa. So masa tu semua orang rasa dia berduit lah. Jadi bila dia nak pergi beli barang, ekonomi yang kita panggil apa ni, KDNKK apa semua tu kan, bagi siapa yang tahu. So maksudnya ekonomi pemasaran barang apa semua ni tak berlaku sebaik, orang kata apa, stabil dengan orang kata apa, mata wang yang ada dekat dalam negara tu. So contohlah, mata wang dalam negara tu ada sekian paras, tapi barang-barang dekat negara tu ada banyak ni je. Ini ada setengah orang dia cakap itulah supply and demand. Tak. Supply and demand ni isu lain sebenarnya. Supply and demand ni dia hanya berlaku dalam tempoh-tempoh tertentu. Hari raya kan, bila raya ramai orang nak makan ayam. Waktu tu dia berlaku kenaikan harga lah, sebab waktu tu orang nak buat nak benda-benda tu. Tapi hari ni siapa boleh bagi tahu saya kenapa harga santan, harga banyaklah harga bawang putih apa semua naik. Siapa yang demand? Sedangkan memang benda-benda tu adalah benda-benda yang kita guna setiap hari yang kat dapur. Tu bukan demand lagi. Tu memang orang kata dah menjadi asas dalam kehidupan kita. Kalau benda tu demand and supply, sepatutnya dia akan turun balik harga. Kalau siapa yang faham tu tak, bila kita demand, maksudnya akan naik apa tu, harga akan naik sekejap, lepas tu dia akan turun balik. Tapi sekarang ni nasi lemak dah tak jadi 50 sen macam dulu. Dia dah makin naik dan terus naik. Sebenarnya kalau siapa yang nak faham, sebenarnya bukan harga yang naik, tapi sebab RM1 tu yang susut nilai. RM1 tu dah tak ada kuasa beli lagi. Nak kena tambah RM2 baru boleh beli nasi lemak. InsyaAllah kalau siapa yang rasa pening juga, boleh join private webinar lah. Kita boleh fokus betul-betul kita fahamkan. Tapi pada asasnya, kenapa inflasi tu apa? Inilah inflasi tu. Bila negara tu mencetak mata wang dia terlalu banyak, lepas tu tak bersama dengan ekonomi pengeluaran komoditi tu, semua orang mampu membeli. Bila semua orang mampu membeli, so ekonomi tu ataupun orang kata peniaga tu, dia bukan naik sebab ramai orang nak beli, tapi sebab semua orang mampu beli, jadi dia kena naik harga lah. Kena naik harga lah sebab semua orang mampu beli. So bila dia naik harga, orang datang terpaksa keluar lebih. Maksudnya kalau patutnya kita beli
santan RM1 tapi sebab harga dah naik, so kita terpaksa keluarkan lagi RM2, RM3, RM4, RM5. So bila lagi banyak orang cetak, lagi banyak orang ada mata wang, ada ringgit, ada tunai, harga akan naik dan terus naik sampai satu masa tak pernah pun cukup yang kita pegang tu. Tak pernah cukup kita nak beli apa orang panggil. Kalau sebelum ni kita boleh beli 2 santan, tiba-tiba jadi satu santan. Kan? Satu kotak santan. Patutnya kita boleh beli banyak lah sebab kita ada banyak ringgit kan. Kita ada banyak mata wang tu, ada banyak tunai. Tapi kenapa kita makin tak boleh beli? Sebab kenaikan harga barang tu disebabkan inflasi yang berlaku pada mata wang tu lah. Okey, Puan Husnul. Mungkin ada pertambahan atau boleh kongsi. Okey, so terima kasih Tuan Faris tolong share graf semua kan. So tadi Tuan Faris share graf tentang harga emas tu mendata selama 100 tahun. Kenapa benda tu berlaku? Kerana waktu tu zaman tu Amerika mencetak dolar bersandarkan kepada emas. Lepas tu sampai satu masa tahun 1974 Amerika dia memutuskan hubungan dolar daripada emas. Maksudnya Amerika tu dia boleh cetak dolar sebanyak sesuka hati mereka tanpa bersandarkan pada emas. So dekat situ mula berlakunya inflasi. Jadi kat sini sahabat-sahabat boleh nampak tak apa sebenarnya inflasi tu? Dan kenapa inflasi tu tidak boleh dihentikan? Kalau ada yang nak bertanya boleh on mic ataupun boleh tulis dekat ruangan chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf Kak Zarina sini, Masya Allah ni first time Kak Zarina dapat join webinar ni sebenarnya. Okey, itulah tu macam-macam urusan kan. Jadi nak bertanya sikit, sebenarnya memang masih lagi kurang tentang inflasi tu. Just macam tadi cakap tadi kan, bila sesuatu negara tu dia sesuka hati dia mencetak mata wang, bagaimana pula dengan macam kita kerajaan Malaysia sendiri? Bukankah macam ada under control bank negara ke apa ke, dan boleh jadi ke inflasi tu akan berubah-ubah year by year? Dan dengan itu bila berlakunya inflasi tu macam mana tadi? Maksudnya bila kita comparekan dengan emas tadilah kan. Jadi itulah minta pencerahan sikit lah Tuan Faris ke atau Puan Husnul ke tentang soalan akak tadi lah. Mungkin akak masih lagi tak jelas kot, tak nampak sangat kan. Macam tu. Terima kasih. Puan Husnul? Ya, sama-sama. Okey, terima kasih Puan Zarina ya bertanya. Ya saya. Ya. Sebelum saya jawab saya nak minta maaf lah sebab jawapannya kabarnya tidaklah begitu indah kan. Selama ni kita ingat mata wang kertas kita ni dicetak at least bersandarkanlah pada sesuatu yang berharga kan. Tapi hakikatnya mata wang kertas ringgit kita dicetak tak bersandar pada apa-apa aset pun. Jadi maksudnya apa? Maksudnya inflasi tu memang tak boleh elak. Nilai tu akan berlaku dan ia tak akan berhenti sebab selama ni semua mata wang kertas termasuk Malaysia mereka bersandar pada dolar, mata wang kertas Amerika kan. Jadi bila Amerika putuskan hubungan dolar dengan emas, so automatik mata wang kertas lain pun dah tak bersandar pada emas. Sebab itulah inflasi berlaku. Kalau orang tanya inflasi tu apa? Inflasi adalah lambakan mata wang kertas. Kenapa dia berlambak? Sebab dia dicetak tanpa kawalan, tanpa sandar pada apa-apa aset. Itulah punca kenapa mata wang kertas ringgit kita susut nilai. Setiap kali orang pergi bank nak buat pinjaman perumahan ke pinjaman kereta, apa bank akan buat? Mereka akan mencetak mata wang kertas ringgit tu sama ada dalam bentuk kertas ataupun digital. Nampak kan? Jadi akibatnya inflasi, berlakunya lambatkan non-stop. Kan? Itulah punca sebenar yang menyebabkan ringgit kita susut nilai, kita hilang kuasa beli. Jadi sayanglah orang yang tak faham tentang inflasi ni, dia tetap juga simpan duit dia dalam bentuk ringgit, dalam bentuk kertas. Jadi kita sebagai dealer Oro Design ni,
Yelah, kami harap, GF1 harap kita boleh melaksanakan dakwah emas tu kan. Kesian pada orang-orang yang tak tahu tentang apa sebenarnya inflasi ni. Memang kalau cari kat Google ke cari kat surat khabar, mereka takkan cerita inflasi ni sebenarnya apa. Mereka akan pusing-pusing bermain dengan pelbagai istilah yang buat kita pening kepala. Sebab tu kami tim GF1 memberi saranan supaya kita tengok dokumentari The Hidden Secret of Money. Okay. Ketua Penasihat GF1 Tuan Reza Mokhtar pun ada terjemahkan. Dokumentari ni dibuat oleh pakar sejarah mata wang dunia iaitu Mike Maloney. Boleh tak sahabat, kalau ada sahabat yang kenal Mike Maloney ni, tolong dekat ruangan chat kan, Mike Maloney. Dia adalah pakar sejarah mata wang dunia. Dia dah kaji dah apa berlaku pada mata wang kertas. Akhir sekali dia akan jatuh nilai jadi kosong. Kenapa? Sebab dicetak tidak bersandar pada apa-apa aset berharga seperti emas. Jadi itulah khabar buruknya Puan Zarina, minta maaf. Ya, Jadi okay, faham. Boleh, kat situ boleh faham Alhamdulillah. Cuma yang wondering tadi tu bukan ke macam kita mencetak tu under control. Seharusnya dikontrol oleh government, oleh bank negara macam tu kan. Jadi mungkin diorang pun dah melihat kepada inflasi itulah kot. Is it? Betul kan akak, kalau akak salah lah kan. And then maksudnya kalau begitu maka setiap tahun memang akan berlaku lah inflasi ni. Betul tak? Ya, dia takkan kembali kosong lah as Puan cakap tadi. Mereka cuba, pihak kerajaan cuba kontrol inflasi tu. Okey, dengan cara apa? Antaranya mereka tak nak lagi bagi wang pencen macam Tuan Faris kata. Sebab mereka nampak kalau bagi wang pencen, cetak, akhirnya kita punya mata wang ringgit susut nilai. Tuan Faris nak tambah, silakan. Ya, okey. Terima kasih. Okey, jadi nak menambah jawapan supaya lebih orang kata kuat lah kan apa yang Puan Azrina cuba sampaikan, cuba persoalkan. Ada negara dia mampu kawal. Tapi kita nak cakap kat sini, inflasi macam Puan Husnul cakap, dia tak boleh stop. Selagi mana mata wang tak bersandarkan pada apa-apa, macam graf saya tunjuk tadi, US pernah guna di dolar dia tapi bersandarkan pada emas. Maksudnya, kalau dia nak cetak 300,000 note tu, dolar tu, dia perlu bersandarkan pada sekian amount emas. So dia boleh dicetak. Bila kita kawal sesuatu, kita kena faham dari sudut orang kata apa, quality dengan quantity. Siapa kat sini setuju yang bila terlalu banyak sesuatu benda, kita tak mampu nak kawal. So bila dia tak mampu nak kawal, quality dia akan jatuh. Yes, betul. Betul tak? So susut nilai akan berlaku. Pada mata wang tu sendiri dia akan berlaku susut nilai. Sebab tu harga sebab saya suka geram dekat, tak tahulah kenapa macam ni sistem dia. Yang saya share sekali lagi. Kebanyakan orang bila dia tengok graf tu, dia ada yang satu tu dia tak faham. Kedua, dia rasa okey lah sebab graf tu naik. Okay. Sebab kebiasaan kita masa sekolah rendah, bila kita tengok graf, kalau graf tu naik, kita nampak positif lah kan. Satu lagi, bila graf tu merah atau hijau atau biru, kita akan nampak merah teruk, merah ni jatuh, hijau naik ataupun biru tu naik. Jadi graf dekat tentang graf untuk mata wang ni, diorang jadikan warna biru. Dia sebenarnya kalau kita tak perlu, bukanlah tak perlu belajar ekonomi atau saya nak nak kata budak-budak ekonomi ni tak pandai tengok. Tak, sebab silibus tu. Sebab macam pakar sejarah keuangan dunia, Mike Maloney tu, dia cakap even bankers, financial advisor, siapa lagi, ekonomis, dia orang pun tak dapat bezakan. Ini first kali, dia orang tak dapat bezakan duit dengan mata wang. Okey, kalau saya tanya siapa-siapa kat sini, tapi saya tujukan pada Puan Azrina sebab Puan Azrina sudi boleh discuss dengan kita kan. Kalau betul yang kita pegang hari ni tu, ringgit tunai tu kita pegang tu duit, kenapa kita perlu panggil dia mata wang? Kenapa kita tak panggil, sebelum ni kita ada tak kalau orang tanya, kau ada mata wang tak? Tak kan, orang cakap kau ada duit tak? Tahu kau ada wang tak? Kan? Tapi orang tak ada cakap kau ada mata wang tak? So ejaan maksud dah lari jauh. Mata wang, currency dalam bahasa Inggeris dengan duit. Duit dalam bahasa Inggeris money lah, wang. Kan, money. So Mike Maloney tu dia dah
bahaskan, dia dah buat kajian, dia cakap even orang-orang yang belajar tentang ekonomi, tentang duit tu sendiri pun, dia orang tak dapat bezakan duit dengan currency, dengan mata wang. Benar. Betul tak? Agree. So dua benda ni mata wang dengan duit, dia ada sifat yang sama, melainkan ada satu je yang membuatkan mata wang tak boleh jadi duit. Sampai kiamat saya yakin mata wang tak boleh jadi duit, tak boleh jadi wang. Sebab apa? Okey, contoh, saya tak boleh cakaplah semua 7 sifat tu. Okey, perbezaan ataupun persamaan di antara mata wang dengan duit ni, dia ada 6 persamaan yang sama. 6 persamaan yang sama. Dan yang ketujuh tu, sifat yang ketujuh tu tak ada pada mata wang. Siapa boleh bagi tahu sifat apa? Sifat apa yang tak melayakkan mata wang tu tak boleh digelarkan sebagai duit lah. Jadi saya bagi tahu satu. Yang pertama adalah sifat pertama kalau nak jadi duit. Kalau kita nak panggil dia duit. Sifat pertama adalah dia adalah medium of exchange. Jadi maksudnya dia satu medium pertukaran. Maksudnya kita boleh tukar. Tapi kalau mata wang, dia masih boleh jadi medium pertukaran lah. RM1, RM2 kita boleh tukar-tukar. Lepas tu dia durable. Maksudnya kita boleh bawa dia. Dia mudah dibawa, boleh letak dalam kocek. Sama juga emas pun boleh letak dalam kocek kan. Ringgit, shilling pun boleh letak dalam kocek. Lepas tu dia ada lagi unit of account. Maksudnya kita boleh kira RM1, RM2, RM3. Lepas tu emas pun 1 gram, 2 gram, 3 gram. Itu kita panggil unit of account. So 3-4 sifat ni. Sampai sifat ketujuh, mata wang dah tak boleh nak jadi duit tu. Sebab dia tak ada sifat ketujuh tu. Sifat ketujuh adalah apa? Definisi duit. Apa tu duit adalah, saya beritahu definisi dia lah. Dalam IMF pun, kan, apa tu International Monetary Fund pun, kita boleh Google, kita masuk dalam dia punya website. IMF bagi tahu the definition of the money is it can store its value for a long period of time. Dia boleh menyimpan nilai dalam tempoh jangka masa yang panjang. Itulah duit. So saya tanya semua orang ini, mata wang hari ni, ringgit yang kita pegang tu, dia boleh simpan nilai tak? Kalau dulu kita boleh beli RM100, kita boleh beli penuh troli, tapi hari ni kita dah tak boleh beli. Kita boleh beli 2 je, beras dengan minyak masak. Tapi kalau kita simpan 1 gram, lepas tu kita ambil 1 gram tu, esok pergi Arahnu ke, pergi jual ke, kita dapat 350. Kita boleh beli sama juga, 350 tu sama juga dengan 5 tahun lepas. Saya bagi contoh tahun 1980, harga seekor kambing dewasa, standard size seekor kambing, RM50. Okay, so hari ni kita semua simpan, contoh lah, masa tu kita 1980, maaf, masa tu kita semua hidup lah. Kan, tahun tu contoh. Jadi kita semua ada RM50, Abang Mira ada RM50, Puan Azrina ada RM50. So kita semua boleh beli seekor kambing. Kan. Lepas tu, tahun 2024, kita semua ada RM50 lagi. So siapa yakin yang kita boleh bawa RM50 tadi tu pergi beli ke seekor kambing standard size tadi tu, yang dewasa. Siapa yang rasa boleh cakap nombor 1, tekan 1, kan, type 1. Siapa cakap tak boleh, type nombor 2. Tak boleh. Kan, nampak tak? So RM50 dia tak boleh mengekalkan nilai dia. Tapi 1 dinar tu boleh. 1 dinar maksudnya dalam kurungan emas. So dia sentiasa bernilai. So maksudnya dalam tempoh jangka masa panjang, dia layak digelar duit. Sebab tu kita panggil dia duit sebenar. Okey, tapi sebab apa orang tak boleh nak faham? Orang tak boleh nampak emas tu duit. Sebab apa? Ada tangan-tangan yang tak suka orang ni. Mereka ni tahulah. Kan, orang panggil rakyat dunia ni tahu. Sebab kalau semua orang tahu, semua orang nak guna emas lah sebagai duit. So bila semua orang guna emas sebagai duit, dia tak akan berlaku inflasi yang maha dahsyat macam hari ni lah. Malaysia masih dalam keadaan yang baik, tapi macam Puan Azrina nak tahu, dia akan terus berlaku sebab setiap tahun akan ada belanjawan dan setiap masa, setiap detik, esok hari Isnin tadi, hari ni Isnin sampai Jumaat, bank buka, ada orang buat pinjaman, akan ada new cetakan dan benda tu sentiasa berlaku. Dan kita kena tahu ini polisi bank lah. Setiap deposit kita tu, contoh hari ni saya masukkan RM10, bank berhak untuk mencetak 90% daripada RM10 tu. Maksudnya dia boleh cetak berapa? RM90 kalau RM10. Jadi
bila dia boleh mencetak tanpa ada sandarkan pada apa-apa, suka hati dia je. So siapa yang hari ni pergi cash deposit dalam akaun dia RM100, so bank boleh buat tambah lagi. Tambah cetak penuh satu negara ni dengan lambatkan mata wang. So bila penuh dengan lambatkan mata wang tu, dia jadi macam tak ada apa-apa lah. Maksudnya kuranglah nilai dia tu. Tak macam emas. Tuan Faris. Ya. Ni buku yang MD Arina recommend kita beli. Dalam ni dia ada kata sistem penciptaan wang fiat, iaitu mata wang kertas yang tak bersandar pada apa-apa aset lah kan. Dia tulis dekat sini, sekiranya bank tu dia ada deposit 1 juta, so dia ada hak untuk mencipta ataupun mencetak 9 juta dan dia bagi orang lain pinjam. So macam ni kita nak kata inflasi tu akan dihentikan? Selagi kita letak duit dalam bank, selagi kita letak ringgit dalam bank, selagi orang buat pinjaman, itu semua menyumbang kepada new cetakan. Cetakan mata wang yang baru. So inflasi tu tak boleh stop walaupun cuba dikawal oleh kerajaan. Okay? So insyaAllah kita dah cover agenda kedua. Sekarang dah pukul 10. Nampaknya kita tak dapat nak sambung ke agenda yang ketiga, keempat dan kelima. Sebab takut nanti kan mengambil masa tuan-tuan sahabat-sahabat semua kan. Macam mana Tuan Faris? Kita boleh buat vote kalau nak tambah 30 minit lagi. Macam mana sahabat-sahabat, ada nak teruskan ke atau kita mungkin bersambung minggu hadapan? Ni Puan Siti Aisyah ada cakap tak lama lagi kerajaan akan keluarkan duit untuk bayar bonus pada pekerja kerajaan kan. Dan selepas bonus dibayar, harga barang akan naik. Okey, saya cerita sikit lah. Kita penyimpan emas ni kita dah kena sentiasa ready lah nak pergi arah nu bila kan. Dia selalunya berlaku, orang kata apa, yang seronok nak fungsikan emas ni dia akan berlaku sekitar bulan 1 sampai bulan Julai macam tu. Setiap tahun dia macam tu. Pakar ekonomi cakap Malaysia dengan luar negara. Sebab di hujung tahun akan berlaku bajet, belanjawan negara. Lepas tu apa dia orang nak buat, nak membina negara ni lebih bagus. So akan berlaku lagi cetakan, buat bond baru apa semua dengan BNM. So dapat cetak. So bulan 1 start lah. Bagi untuk kita buat jalan baru dekat sini, kita buat highway baru, kita buat menara baru, kita buat apa-apa je program-program baru. Tapi orang kata apa, saya tak katakan benda-benda ni tak bagus untuk rakyat. Ya, dia bagus tapi kena kawal lah. Sebab ada kemungkinan juga pakar ekonomi cakap dia akan berlaku hyperinflation. Kalau kerajaan tu yang tampuk pemerintahan tu dia tak alert dengan benda ni, dia akan berlaku hyperinflation lah. So bila berlaku hyperinflation, waktu tu lah tak bernilai. Waktu tu lah yang akan jadi macam Greece, macam Zimbabwe. Ada semua orang ada 100 juta. Tapi seekor ayam harga dia 300 juta. Siapa boleh beli ayam masa tu? Semua orang ada 100 juta ni. Kalau hari ni ada 100 juta, semua orang beli emas. Tapi masa bila berlaku hyperinflation, orang semua ada 100 juta tapi harga ayam 300 juta. So semua orang tetap tak boleh beli juga. Itulah inflasi. Saya panggil dia diabetes mata wang tu lah. Dia jadi kencing manis pada mata wang tu. Lagi banyak keluar lambatkan tu kan. Jadi lagi tak bernilai. Okey, Puan Husnul. Okey, oleh sebab kita sudah pun mencecah pukul 10 malam. Tuan Wan Syah sambung, Puan Nazlah, Tumpang semua sambung. Boleh tambah, Puan Siti Aisyah pun boleh tambah. Suruh sambung. Allah Akbar. Sambung kita sambung 30 minit. Okey, alright. Sambung ya. Okey, kita pergi ke agenda yang ketiga. Sebelum tu kita nak orang kata apa, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita. Ni bagi saya ni semua lebih abang-abang dengan kakak-kakak saya lah ni. Okey, jadi cuma saya nak minta satu benda je. Siapa yang rasa semangat malam ni, type 1. Please. Siapa yang bersemangat type 1, siapa yang tak type tu maksudnya tak bersemangat lah. Maksudnya tak faham ataupun
tak ada apalah inflasi ni. Okey, Puan Siti Aisyah satu, alhamdulillah. Sebab kita nak kongsikan ilmu yang paling asas sekali dalam menyimpan emas. Siapa yang faham inflasi, dia tak perlu fikir lagi dah. Emas untuk dana persaraan, emas untuk pergi umrah. Tak. Dia tahu je inflasi, dia tahu dah aku tak boleh simpan dah banyak-banyak. Saya kalau boleh saya macam nak tunjuk je dalam akaun bank saya ada berapa. Boleh tak Puan Husnul saya nak tunjuk akaun bank saya? Salah satu teknik nak lari pada skamer, siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua bersemangat. Siapa nak tahu? Satu lagi saya nak cakap. Siapa nak tahu cara teknik untuk lari daripada skamer? Type 1. Siapa nak tahu? Sekejap ya. Okey, nak tahu. Oh, okey. Tuan Azhar, okey bagi Tuan Azhar cakap dulu saya sambil saya ni. Okey, Tuan Azhar boleh on mic dan berbicara. InsyaAllah. Silakan Tuan Azhar. Silakan Tuan Azhar. Tuan Azhar dah sampai rumah ke? Oh, Tuan Mihran terpaksa undur diri. Tak apa, insyaAllah kami upload recording. Jangan macam tu Tuan Mihran. Tuan Mihran yang paling penting sekali. Kan? Tapi kami minta maaf lah isu video boy. Tapi insyaAllah lepas ni kami akan cuba yang terbaik lah dalam penghasilan video Palestin. InsyaAllah nanti Tuan Mihran kita panggil untuk sembang pasal cara memboikot. Apa yang nak boleh boikot? Boleh tak? Okey, Tuan Azhar. Puan Nazlah kosongkan duit dalam beg. Oh, yang ni lagi hebat. Tuan Azhar angkat tangan dia hilang. Mana Tuan Azhar? Tuan Azhar on mic. Ke saya? Oh, Puan Kalsumbi dalam grup cakap semoga ada recording. So Puan Husnul kena ni. Puan Husnul? Okay, so Tuan Faris kita move ke agenda seterusnya lah kan. Takut nanti lagi lewat pula kita habis ni kan. Ya, betul. Okay. Tuan nak share nombor akaun? Okay. So, Tuan nampak tak? Ni nombor akaun saya. Ini hari ni punya. Oh, banyak tu. Okay. Ada RM2. So, siapa yang sudi boleh derma. Tak, saya gurau je. Okay. So, saya selalu amalkan apa yang orang tua cakap. Bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian. Ada je kawan-kawan kita yang sahabat-sahabat dealer. Dia Syed minta pandangan saya. Perlu tak keluarkan semua ringgit dia tu? Saya cakap, bila dapat gaji tu, make sure yang mana komitmen tu kalau nak buat auto debit, buat je lah kan. Tak perlu nak keluarkan semua. Tapi dah settle komitmen tu, keluarkan semua. Sebab siapa pernah baca, ada saya letak dalam grup tak? Allahu Akbar. Saya letak dalam grup tentang 5 bank dalam skandal, dalam radar SPRM. So 5 bank kat dalam Malaysia ni. So ada orang-orang di hadapan front line tu yang bagi nombor-nombor kita ni. Nombor-nombor siapa kita, yang tahu bank tu boleh type. So macam mana masih ada orang boleh percaya dengan bank? Sedangkan ni berita daripada Sinar Harian, daripada Berita Harian. Dia orang cakap bank-bank ni dalam radar SPRM. Dia orang ni lah yang bagi nombor-nombor kita yang geng-geng scammer ni boleh call. Tapi bila kita tak ada banyak tunai dalam, banyak ringgit dalam bank, scammer dia tak call. Dia tahu dia ni tak ada duit ni, setiap bulan tak ada duit. Buat apa nak call? Dan memang itu berlaku. Saya dah ajar keluarga saya, kalau boleh kosongkan. Dan alhamdulillah berlaku kehidupan yang aman selepas tu. Tapi bila ada hujung tahun itu, dia lupa nak keluarkan. Keluarga saya ni salah seorang tu lupa nak keluarkan bonus yang dia dapat. Masuklah dalam 1,000 kat 2,000 macam tu kan. Tiba-tiba je dalam masa 2-3 hari tu scammer call tak berhenti. So nampak tak? Bila keluarkan duit, scammer tak call. Bila masuk je ada cash in masuk je dalam account, tiba-tiba scammer banyak call. Jadi salah satu cara nak elak pada scammer, boleh bagi tahu mak ayah kita lah yang tua-tua kan, yang selalu angkat call ni, tak payahlah dah simpan ni dalam bank. Susah nak pergi gerak. Buat macam zaman dulu simpan bawah bantal pun tak apa. So kalau nak simpan bawah bantal dan rasa takut orang datang curi, simpan dalam bentuk emas pula, lagi mudah kan. Lagi kecil gram tu. Boleh balut, simpan dekat belakang rumah tu. Tanam, masuk dalam pasu, tanam dalam tanah. Tu salah satu cara lah. Teknik yang mana alhamdulillah selama ni saya rasanya dah 2 tahun dah scammer tak call. Alhamdulillah.
Okey, susah betul nak simpan emas tu sampai nak kena tanam. Tuan Arba'i ajar beli album emas. Yang macam kad-kad tu kan. Tinggal masukkan je selit dalam tu Tak, insya-Allah. ni yang saya maksudkan ni kalau nenek-nenek kita lah. Nenek-nenek kita kan banyak harta-harta Yelah. ni. Dia orang Tuan Faris mute tu. okey. Boleh sambung. Okey, ni tadi Tuan Wan Syah kata kalau nombor tak kenal tak payah angkat. Tu pun satu teknik juga tu. Betul. Dia macam ni Tuan Wan Syah. Dia macam ni. Tuan Wan Syah, dia sebenarnya bila kita duduk dalam dunia Euro Design ni, kalau tak angkat risau juga. Takut customer yang call kan. Lagi-lagi macam saya ni memang full time Euro Design. Tak angkat rasa macam kan ada orang kau nak jadi dealer ke? Ada orang kau nak tanya pasal emas ni macam mana ke kan? So saya guna teknik yang pertama tu je lah. Saya kosongkan semua. So saya tukar jadi emas apa semua. Saya rasa okey, apa saya nak guna tunai kan, nak guna ringgit, pergi Arano kan. Okay, itu teknik saya lah. Mungkin tak sesuai bagi setiap orang lah. Tapi itu salah satu saya boleh beritahu. Siapa yang boleh buat, insyaAllah boleh cuba. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. So, kita move on ke agenda ketiga iaitu manfaat teknik fungsi kad emas. Tuan Faris pun dah sentuh dah. Dia kata dia tukarkan semua ringgit dia jadi emas. Lepas tu bila perlukan tunai, dia pergi cagar ke arah no. Jadi dekat sini timbul persoalan antara cagar versus jual. Mana yang lagi baik terutama untuk kita orang Islam kan. Jadi kalau menurut pandangan dan fahaman kami tim JF1, cagar adalah lebih baik berbanding jual. Sebab apa? Kalau kita jual emas kita dah lost kita punya ownership atas emas tu. Nak beli yang ikut harga semasa dah lagi mahal kan. Jadi sebaiknya kita cagar emas kita bila-bila kita perlukan tunai, kita cagar emas kita di arah no. Sebab apa? Bila kita cagar emas kita di arah no, ada beberapa kelebihan lah. So antara yang pertama, emas kita di arah tu boleh jadi stok emas kita. Kalau ada orang nak beli emas, kita boleh jual emas kita yang ada di arah no. Yang kedua, setiap kali harga emas naik, kan tadi kita dah cakap pasal inflasi dan kita faham inflasi ni tak boleh elak. Bahkan dia akan makin teruk. Bila inflasi makin teruk, harga emas apa jadi? Pun akan naik tinggi lagi teruk. Jadi kelebihan kita letak emas kita dekat arah no tu, kita cagarkan, kita bolehlah pergi mengambil tunai lebihan. InsyaAllah. Yang ni kena masuk kelas fungsi kad emas lah. Okay. So ini agenda yang ketiga. Kena pantas lah Okay. Yang keempat. Cara guna emas untuk survive inflasi. Tu yang saya sebut tadi lah. Kan dalam keadaan gaji kita tetap tak berubah. Tapi harga barang asyik naik dan naik akibat inflasi. Jadi sahabat-sahabat yang boleh guna teknik fungsi kad emas, boleh pergi ke arah no kan, cagarkan emas kita, InsyaAllah boleh manfaatkan teknik macam ni. Sebab bila inflasi teruk, harga emas pun makin naik teruk juga. Itulah peluang untuk kita pergi ke arah no untuk dapatkan lebihan tunai. Lebihan tunai tu kita bolehlah bantu diri kita atau keluarga tampung harga barang ataupun kos kehidupan yang naik tak berhenti. Okay. Bahkan kalau kita tak mampu buat teknik fungsi kad emas ni, kita simpan saja emas tu. Itu pun salah satu cara lah untuk kita survive zaman inflasi. Sekurang-kurangnya kita boleh kekalkan kuasa beli kita tu dengan cara simpan emas. Kan tak semua orang mampu apply menggunakan teknik fungsi kad emas ni. Jadi kalau dia dapat simpan, dia tukar simpanan ringgit tu jadi emas, itu pun adalah antara cara terbaik lah untuk survive zaman inflasi. Okey, agenda yang terakhir iaitu kenali 3 ciri skim pelaburan palsu, scammer dan juga skim cepat kaya. Banyak kali kita baca berita rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu Islam lah, banyak terlibat dalam skim cepat kaya, dalam pelaburan palsu. Lepas tu kerugiannya dahsyat sampai juta. Ini yang kita sebagai dealer Euro Design ni perlu
orang kata berdakwah lah, untuk memberikan kesedaran kepada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga kita kan. Macam mana nak kenal yang ini scam, ini pelaburan ni palsu, ini skim cepat kaya, kena jauhkan. Macam mana, ada tak sahabat-sahabat boleh bagi tips macam mana nak kenal pasti scammer ke, skim pelaburan tu palsu ke? Boleh share dulu sebelum kami sharekan pandangan kami. Silakan. Assalamualaikum. Macam seperti yang Tuan Faris bagi tahu tadi, bila dia orang ni tengok dia akaun tu ada keluar masuk aktif dan ada jumlah yang besar sikit, walaupun 3-4 ribu, ada je lah yang dia orang kangkut, insurans lah, nak bagi yang special untuk yang aktif, nak kekal dengan akaun bank dia lah. Itu antaranya lah. Dan saya sendiri pernah alami macam, tapi masa tu husband saya lah, dia beli motor, lepas tu dia berguna yang macam apa yang singa ni punya kan. Tapi biasalah, lepas tu kadang-kadang kita yang nak kena selesaikan hutang tu, tiba-tiba saya dah buat payment, lepas tu tiba-tiba ada pula yang lagi call yang itu memang betul-betul scammer lah. Tapi saya bising balik lah ke husband saya, awak settlekan benda ni sampai selesai. Lepas tu bila dia call balik orang yang tempat dia buat pinjaman beli motor tu, lepas tu memang betul lah itu scammer. Saya baiklah tak bayar. Dan saya ada simpan bukti pembayaran, saya buat bayaran online tu. Gitu. Apa, macam mana Puan kenal pasti yang tu scammer? Saya kenal pasti, mulanya saya tak kenal pastilah. Sebab masa tu dia call saya. Lepas tu saya kata, awak ni, sebab dia yang bila dia kata dia akan sambungkan ke pihak dia, peguam dia lah. Kata macam tu. Dan dia sambungkan, tukar kepada orang lain. Lepas tu kita ni masa tu tengah ambil anak balik sekolah. Lepas tu nak pergi kerja balik kan. Kita apa lagi hot jugalah kan. Saya pun thinking and then saya call balik pihak singa yang saya dah buat bayaran tu. Saya kata nak apa lagi ni, minta bayaran apa lagi ni, saya kata kan. Saya dah buat bayaran dah, saya kata gitu. Lepas tu saya pun call husband saya kata saya ni dah tak larat lah dah ni masalah-masalah awak ni, saya kata gitu kan. Lepas tu awak settlekan benda ni sampai selesai lah. Saya kata macam tu. Lepas tu dia ambil saya, dia ambil saya. Lepas tu sambil tu dia call lah tempat dia buat pinjaman motor tu dulu. Lepas tu orang tu kata, saya bagi nombor orang yang call saya tu. Lepas tu bila dia bercakap dengan orang tu, lama orang tu letak. Yang tu memang scammer lah kalau dia dah takut kita ni kan dengan apa soalan-soalan yang kita tanya kat dia tu. Alhamdulillah. Okey, itulah kita kena berhati-hati sebab scam ni dia semakin pandai, semakin halus dia punya tipu muslihat. Mereka ada website sendiri, cantik pula tu kan. Jadi orang mudah terjebak. Jadi macam kalau saya lah nak bagi tips kan untuk kenal pasti ni pelaburan palsu ke scammer ke, antaranya contohlah kalau dalam dunia emas ni kan, kalau orang tu kata dia jual emas 1 gram harganya RM100. Kalau kita tak tahu harga semasa, kita mungkin terjebak lah percaya pada dia, beli emas dengan dia padahal emas tu palsu kan. Sebab kalau kita belajar ilmu emas ni, 1 gram sekarang harga semasa, harga pasaran dah cecah 300. Jadi kita kena sebarkan ilmu emas ni, bagi tahu pada orang harga emas semasa at least 1 gram 300. Even harga kelang pun 317. Takkanlah ada orang dekat Telegram ke apa cakap, oi 1 gram saya jual RM100 je. You nak tak? Ni bahaya, ni scam. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia punya pelaburan tu, skim pelaburan tu menjanjikan keuntungan yang terlalu, orang kata terlalu mewah dalam masa yang sangat cepat. Mungkin dalam 2 bulan pelaburan tu dapat keuntungan yang sangat luar biasa kan. Ini pun kena hati-hati. Orang kita harus diingatkan supaya orang kata jangan orang nak kata tamak tu macam negatif sangat kan. Kena berhati-hatilah. Benda macam tu selalunya
adalah scam lah kan, yang menjanjikan keuntungan dalam tempoh yang terlalu cepat, especially dalam dunia emas. You melabur dengan saya beli emas ni, lepas tu emas tu tak dapat pun, dia yang simpan dan dia janji akan dapat keuntungan dalam masa tempoh 3 bulan. Ini pun kita kena hati-hati. Sebaik-baiknya macam tim GF1 kami menyarankan kalau nak beli emas, nak melabur dalam emas, pastikan emas tu fizikal lah. Kan, kalau kita 100 dapatlah 0.25 gram emas fizikal di tangan. InsyaAllah selamat. Tak adalah timbul isu emas tak dapat ataupun kena tipu, dah melabur berpuluh ribu, satu biji emas pun tak dapat. Orang tu hilang. Dia macam ni tau, scam ni dia pandai. Bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga dia bagi pulangan lah. 300, 500, 1000 kan. Tiba-tiba bulan keempat, kelima dia hilang, dia lesap. Tu yang bahaya tu, ramai orang terkena. Jadi kita nak tim GF1 dan sahabat-sahabat kita insyaAllah lah mainkan peranan untuk ingatkan sahabat, keluarga, masyarakat kita supaya berhati-hati dengan teknik scammer ni. Tu ada orang tulis dekat chat tu. Puan Zarina dia kata EPP tu apa Puan maksudnya? Berhati-hati elak dari buka sebarang link yang tidak pasti. Itu pun teknik scammer juga. Mungkin sebab tak minta release status lepas habis bayar. Okay. So ada siapa lagi nak tambah tak tips untuk kita kena pasti ini scam? Oh dahsyat, ada juga keuntungan dalam 2-3 jam. Tapi kalau nak dengar cerita Tuan Faris lagi best. Dia pergi scam orang yang nak scam dia. Bolehlah Tuan Faris cerita sikit sebelum kita menutup tirai 10.30, okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Jadi tip ketiga, kenali 3 ciri skim lah. So satu tips lagi saya nak kongsikan. Macam mana kita nak tahu dia tu scammer ke tak? So macam tadi ada Tuan Wan Syah cakap jangan angkat call kalau tak kenali kan. Tapi sebab kita dalam Auro Design, kita terpaksa angkat call. Lagi-lagi saya lah. Okey, jadi macam mana nak tahu dia tu scammer ke tak? Salah satu cara kita nak tahu, bila dia call tu dalam nombor mobile phone, maksudnya 017, 011, 019 tu kan. Dan orang yang call tu adalah orang-orang badan kerajaan. Dia cakap saya dari jabatan ataupun sekian lah, immigration ke, mahkamah apa ke kan, mahkamah persekutuan ke, saya daripada jabatan tanah dan cukai apa kan. Tapi dia pakai nombor mobile phone. Sebab kita tahu sistem atau protokol badan kerajaan kan, dia orang punya ni lah SOP dia. Mana boleh call pakai kau punya nombor phone? Kan mestilah call pakai nombor 03, 04 kan. So kebanyakannya scammer dia akan pakai 017. Hello, kami ni. Kita dah tahulah. Lagi-lagi kalau dia cakap okey ni saya dari jabatan sekian, kita terus je tengok. Oh 017. Kalau kita rasa kita boleh lawan, kita lawan lah. Kalau kita rasa buang masa, keluar. Biarkan. Okey. Terima kasih Puan Rina. Okay, jadi cerita sikit lah, cerita kelakar macam mana saya boleh scam balik si scammer tu. Dia macam ni. Bila saya pernah dah orang kata sekali, 2 kali, 3 kali masuk mesej yang sama kan dalam sebulan 2 tu. So salah satu scammer yang ada hari ni dia macam ni. Dia dekat Telegram dengan WhatsApp lah. Dia akan bagi macam contoh dia kata nak buat part time tak? So saya pun macam apa benda kan. Okay, tak apa lagi, dia pun layan. Boleh juga. So dia cakap, okay, tolong like gambar dekat Instagram ni, dia cakap. Satu like gambar ni dapat RM15 macam tu kan. So, saya pun tolonglah dia. Saya tolong like semua. So, dia cakap, nanti dia bagi RM15. So, dia bagi RM15 awal tu. First like tu, dia bagi RM15. Second punya task, saya take tugasan kedua, dia suruh like lagi gambar-gambar dekat yang dia bagi link tu lah, Instagram. Saya masuk, saya like semua, screenshot hantar kat dia. Dia bagi lagi RM15, so RM30. Lepas tu dia kata yang takhir ni, okey, ni takhir untuk hari ni, like lagi. Saya pun like, dia bagi saya lagi RM15. So semua total berapa? 45 kan? Betul tak? 15, 45. Okay. Yang takhir, lepas tu dia cakap, okey saya dah berjaya. So dia cakap, yang last ni, yang ni paling terbaik sekali. Ini akan dapat komisen banyak. So dia cakap, tolong bayarkan sekian amount tu. So tolong bayarkan 120.
dekat orang ni. Dia nak beli barang, kita tolong dia dulu belikan barang. So kita bayar dulu 120. So nanti dia akan masukkan 130, 140 macam tu lah. So bila saya dah sampai ke situ, saya cakap kat dia, ini waktu bank saya dalam akaun saya dekat Maybank tu dalam RM1 tu tak, still dia orang pakai Telegram kacau kan. So saya pun okay, saya layan lah. So saya cakap lah kat dia, saya dalam bank sekarang ada RM45 yang puan bagi tadi tu lah, yang saya dapat tadi tu, yang dah masuk bank tu. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia diam sampai hari ni. Saya tunggulah juga tas tu kan. Sampai hari ni tak datang. So RM45 tu duit saya tolong dia lah. Tu je lah cerita dia. Yang saya cerita dia kat kawan-kawan semua. Saya tak tahu saya nak kena cerita kat ustaz ke tak, duit tu macam mana kan. Tapi saya anggap duit tu saya tolong dia lah. Untuk like gambar-gambar orang tu, saya tolong like lah. Saya dapat RM45. So macam Puan Husnul cakap tadi, dia akan bagi dulu kulangan. Sama juga dengan skim pelaburan emas ke apa kan. Kita tahu kalau kita beli 1 gram, kita tak mungkin dapat pulangan dalam 3 bulan dapat RM3,000. Kalau siapa yang tengok dan tahu emas ni macam mana bergerak, dalam masa 3 bulan pun baru naik RM20 1 gram. Macam mana boleh dapat RM3,000? Melainkan syarikat tu, skim tu dia kata 1 gram cik ni kami pergi melabur dalam sekian-sekian projek. So dapat keuntungan. Tapi kita still juga tahu yang benda ni tak mungkin berlaku. Susah orang nak bawa 1 gram kita pergi masuk dekat projek. Itu mengarut semua. So daripada kita nak pergi fikir susah-susah kan, tak payah. Lebih baik beli emas, dapat emas, simpan. Kan? Kalau nak jadi investor juga, kena fokus kat emas. Itulah investor. So itulah kehidupan sebenarnya kita memiliki emas. Okay? Terima kasih, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Pengasas. Kita berjaya cover semua agenda. So, terima kasih juga kepada semua sahabat yang hadir. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi berdiskusi dengan kami. Semoga banyak manfaatnya. Okey? Sharekan kepada sahabat dan ahli keluarga anda yang tersayang. Semoga kita dapat sebarkan dakwah ilmu emas ni ke seluruh masyarakat kita. InsyaAllah. Tuan Pengasas boleh bacakan doa untuk menutup tirai majlis ilmu ini. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita tutup tirai webinar kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih semua sudi hadir walaupun sikit tapi tak apa. Yang penting ilmu tu sampai. Kan, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Wansha, Tuan Azhar pun, bawa kereta pun sudi dengar kan. So, kalau saya boleh bagi gift malam ni, saya bagi gift. Tapi banyak gift ni Puan Husnul. Betul tak? Puan Husnul ada gift-gift yang best. Kan air coklat koko yang sihat dia ada semua. Kalau dia nak bagi. Okey, anda semua layak mendapatkan resepi coklat JF1, coklat sihat tau. JF1 boleh buat dekat rumah. 3 bahan je, senang. Bolehlah claim resepi ni, PM saya, bagi tahu saya nak dapatkan resepi. Pada siapa yang masih bersemangat dengan Taufan Al-Aqsa kan, masih ada rasa nak memboikot kan, saya nak bagi tahu sebenarnya kita mampu buat air macam Starbucks. Cuma adalah sedikit isu yang kenapa kita tak nak buat. Tapi sebenarnya apa yang Puan Husnul belajar tu, mencari makanan-makanan sihat tu kan. Alhamdulillah saya cuba try, saya pun try buat air koko tu, apa nama koko air super coklat JF1 Adudu. Apa tu yang panjang tu lah saya buat kan. Sedap kan air tu. Bahan tu. Sebab saya pernah, kita pernah jahil dulu kan, minum Starbucks kan. Saya dapat rasa, air yang Allah bagi ni lagi super sedap lah kan. Dengan butternya. Kena message Puan Husnul lah, nanti dia marah saya pula, saya bagi ingredient tu kan. Sebab ni orang kata bukanlah rahsia, tapi orang kata kelebihan ataupun kehebatan resepi sihat tu. Boleh boleh PM. Saya boleh buat sebelum tidur malam ni boleh. Sebab air ni bukan setakat sedap, tapi kalau macam dia Starbucks menyihatkan. Dia sekadar sedap. Tapi kita dalam hidup ni, kita nak minum atau nak makan, kita nak halalan thayyiban kan. Yang halal lagi baik. So kita boleh ambil
Boleh Puan PM Husnul, untuk insyaAllah. dapatkan resepi sihat. Anda layak. Ya, sama-sama. Terima InsyaAllah. kasih Tuan Azhar. Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat Assalamualaikum berehat. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah.